بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق نفتح كل باب. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب. وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati Fadil Ustaz Firdaus, Imam Masjid Firdaus, dan imam-imam semua, ada yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu, majlis membuat persiapan. Kata orang yang duk main sukan tu, dia kata majlis stamina, kita kata nak menguatkan larian kita sebagai persiapan untuk menerima dhaif yang mulia, iaitulah Ramadan Al-Mubarak. Di mana bulan Ramadan ini bulan bukan baru nak mula beribadat, tetapi bulan kita meneruskan ibadat. Kerana itulah kalau kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila masuknya Syaban, baginda banyak berpuasa. Jadi apabila ditanya oleh Usamah bin Zaid, kenapa Nabi kita berpuasa banyak di bulan Syaban? Nabi mengatakan bulan ini bulan orang terlupa kepada dia. Orang duk ingat ke Rajab, bulan haram, duk ingat ke Ramadan, bulan yang begitu besar, Syaban terlupa. Maka Nabi suka beribadat ini di saat orang terlupa, kerana dia seperti muqaddimah kepada bulan Ramadan yang akan tiba. Jadi alhamdulillah, bagi masyarakat kita hari ini pula banyak program-program yang dianjurkan. Majlis-majlis ilmu khusus khas perbincangannya tentang Ramadan Al-Mubarak. Sebab kalau kita nak bincang tentang Ramadan, kerana itulah saya letak di tajuk ni, Ramadan, Fadilat, Hikmah dan Hukum. Kalau kata puasa saja, seolah-olahnya Ramadan itu puasa je, yang lain-lain tak masuk. Jadi kita kata Ramadan dan barang-barang yang ada dalam Ramadan. Jadi saya nak para jemaah, kita namakan Ramadan ini bulan mesra ibadah. Sebab apa? Kerana waktu ini waktu kita sangat-sangat bersedia untuk beribadat. Sangat berbeza seorang yang bersedia dengan suatu perkara dengan orang yang tak bersedia. Apa saja urusan yang kita buat, kita ready, kita bersedia. Bahkan kalau nak pergi ke kedai pun, nak pergi supermarket pun, kalau kita bersedia, mungkin waktu tu cepat. Sebab kita dah tulis apa yang kita nak. Dah tulis, jadi kita masuk tu kita fokus, ni ambil selesai masalah. Tapi kalau duduk garu kepala situ, duduk fikir nak apa lagi, telefon rumah pula tanya anak apa yang tak ada, anak dia kata mana tahu, mak yang pergi. Nah, jadi ayah yang pergi, isteri pun tak tahu. Maka bagaimana nak ceriakan bulan mesra ibadah ini? Yang pertama sekali iaitulah persiapan dari sudut ilmunya, apa yang patut kita buat dan apa yang tak sepatut kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kategori ibadat yang akan kita lakukan mengikut standard kemampuan yang ada pada kita. Sebab manusia ni berbeza.
Ada orang yang Masya Allah, dia boleh baca Quran sampai 5-6 juzuk, 10 juzuk satu hari. Ada orang yang sanggup berdiri untuk salat. Ada orang yang baca Qurannya sikit, tapi Masya Allah dia punya kerja charity, kerja kebajikan, dia pagi sampai gelap duk bantu orang miskin. Ada orang yang berjihad. Karena itulah kalau kita baca sebuah buku, tajuk dia Ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Tuan-tuan nak tengok apa? Nak tengok Nabi kita salat, kita akan tengok dia salat. Tengok dia berpuasa, tengok dia baca Quran, tengok dia khidmat, pemurah. Sehingga Nabi katakan lebih pemurahnya Rasulullah ini bila mari Jibril seperti angin yang kencang. Mari je hilang terus dia punya barang. Artinya fokus kita kepada Ramadan ini, apa perkara yang kita nak. Jadi bulan ini bulan mesra ibadat, bulan yang penuh dengan keberkatan. Tak makan itu satu simbol saja, satu simbol ataupun simbolik bahawa kamu tak makan yang halal, tak makan yang halal kerana taat pada perintah Allah Azza wa Jalla yang Tuhan sebut dalam Quran, dalam hadis hadis kursi. Tuhan kata yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Tengok dalam nota yang saya bagi itu, ada di muka surah awal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lah yudha'af, al hasanatu asyru amsalha ila 700 dha'af. Artinya setiap amalan anak Adam itu akan digandakan pahalanya. Banyak mana diganda pahala? Daripada 10 hingga 700 kali. Maknanya ada had, ada limit. 10 hingga 700 itu hak sempadan yang kita buat, yang Allah Ta'ala gariskan untuk diberi pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Qala Allah Ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Itu yang kita naknya ayat ni. Tuhan kata apa? Kecuali puasa, sesungguhnya ialah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya kerana aku. Tengok, Allah Ta'ala sebut kita meninggalkan syahwat dan makanan. Makanan tu jelas satu amalan fizikal yang zahir, orang makan, orang minum, dan meninggalkan syahwatnya. Syahwat di sini sama ada syahwat batin, iaitulah makan. Syahwat faraj, iaitulah meninggalkan duduk dengan isteri pada siang Ramadan. Dan segala bentuk syahwat-syahwat yang lain lagi, suka bercakap, suka marah pada orang, jadi semua itu ditinggalkan bila kita berpuasa. Kerana apa? Min ajli. Allah Ta'ala kata, hamba aku tinggal perbuatan-perbuatan yang baik itu kerana aku. Ini satu mangkap yang besar. Tuhan nak beri pahala yang besar ini sebab apa? Sebab kita meninggalkan makan dan minum dan perkara-perkara yang seumpamanya kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita tinggalkan makan dan minum kerana Allah, maka Allah Ta'ala yang akan memberi ganjaran, balasan, pahala dan segalanya kepada kita. Dalam hadis ini Tuhan sebut lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, wa la khalufu fihi atyabu inda Allah min rihil misk. Allah kata apa? Bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Gembira ketika bertemu dengan Tuhannya, gembira ketika berbuka puasa. Itu di dunianya kita gembira kerana buka puasa, dan bergembira kerana ketika bertemu dengan Tuhannya. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi si Allah Azza wa Jalla. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam nota ni. Di awal ada beberapa kelebihan tentang bulan Ramadan yang mulia. Secara ringkasnya kita tengok. Yang pertama sekali kita sebut tadi, bulan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih mulia daripada di sisi Allah Ta'ala daripada bau harum kasturi. Yang kedua, para malaikat memohon keampunan untuk orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Ini satu.
Yang ketiga, syurga dihias setiap hari pada bulan Ramadan. Yang keempat, syaitan-syaitan dibelenggu sepanjang bulan Ramadan. Yang kelima, pintu-pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Yang keenam, terdapat padanya pada bulan ini Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang seterusnya, orang-orang yang berpuasa akan mendapat keampunan pada malam terakhir pada bulan Ramadan. Pada setiap malam Ramadan tersenarai di sisi Allah nama-nama hamba-Nya yang dibebaskan daripada api neraka. Jadi semua ni ada hadis-hadis yang menunjukkan sedemikian. Baiklah para jemaah, kita ambil satu persatu, iaitulah ayat yang menyebut tentang puasa. Tuan-tuan boleh buka ayat ini dalam surah Al-Baqarah 183. Cuba buka surah Al-Baqarah 183. Saya nak mengembara dalam 5 minit bersama dengan ayat puasa. Ada Quran. Kalau tak ada Quran tu buka apa ni, dalam handphone masing-masing kan ada. Allah Ta'ala sebut kepada kita, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang berpuasa, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diperdukan oleh orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Letak di bawah bertakwa itu dia panggil objektif ataupun sebab disyariatkan puasa ni. Kerana apa? Allah nak tengok kita menjadi orang yang bertakwa. Bila Tuhan nak tengok kita menjadi orang yang bertakwa, bila Allah SWT nak beri satu benda, dia beri sungguh-sungguh, dia beri secara bersungguh. Apa tak bersungguhnya? Tuhan kata, aku nak jadi orang bertakwa kamu ni. Kalau setakat suruh saja, kita pun tak tahu nak buat apa. Macam imam khatib berkhutbah setiap minggu, ittaqullah, takutlah kamu pada Allah Ta'ala. Takut itu melakukan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Berhenti setakat tu je. Kita pun duk fikir, banyak sangat ni hak suruh, banyak sangat yang larang. Nak fokus kepada mana satu? Maka kerana itulah khutbah satu minggu satu tajuk ya dia bawa. Dia tak bawa 10 tajuk. Kalau tidak celaru kita. Bila mari Allah Ta'ala sebut ayat 183 Al-Baqarah ini, Tuhan kata, aku nak suruh kamu menjadi orang bertakwa, maka disyariatkan kepada kita berpuasa. Berapa lama? Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang berbilang. Berapa hari kita kena puasa? Di antara 29 hingga 30 hari. Ada lebih daripada itu? Secara asasnya, secara umumnya tak ada lagi lebih. Bulan ini sama ada 29 ataupun 30. Itu bulan Ramadan. Kerana dalam bulan Hijri, bulan Qamari, dia tidak ada 31. Dia ada 31 ni bulan Syamsi. Apa bulan Syamsi? Bulan ikut matahari. Dia panggil bulan Masihi, bulan Miladi. Yang itu ada. Maka Allah SWT nak suruh kita boleh berpuasa. Dan berpuasa ini menjadi hak untuk semua hamba-hambanya yang beriman. Maka memandangkan puasa ini satu amalan yang berat, tak mampu dibuat oleh semua orang, maka ketika itu Allah Ta'ala beri satu pengecualian dalam ayat 184, faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa di kalangan kamu sakit. Tengok tanda di Quran tu, faman kana minkum maridan, kalau ada di kalangan kamu sakit. Tuhan tak sebut dalam ayat ni faman kana minkum maradan. Kalau kata siapa dia sakit je, semua ramai orang boleh buka puasa. Tengok-tengok duk minum air. Kenapa minum? Sakit kepala. Minum air dah. Kenapa minum? Tangan luka kena pisau. Sakit ke tidak? Sakit. Oleh kerana Tuhan sebut dalam ayat ini maridan, yang sakit sungguh, maka doktor yang mengesahkan orang ni sakit boleh buka puasa. Atau kita sendiri buat penilaian, kalau aku puasa ni pengsan, kalau aku puasa ni mati, kalau aku puasa ni menyebabkan penyakit yang berat,
maka Allah izinkan untuk kita tak berpuasa. Aw ala safarin, ataupun orang dalam musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka mereka boleh ganti pada hari lain. Ini rahmat. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah puasa ni macam solat, sakit ke, demam ke, musafir ke, duduk di mana saja atas dunia ni, kena solat, maka bulan Ramadan lah bulan ramai orang mati. Betul tak? Tak mati macam mananya? Terpaksa kena puasa, sakit pun puasa. Tapi sebaliknya terjadi. Bulan Ramadan lah bulan orang sakit sihat. Nak tahu, setengah Ramadan esok pergi tengok hospital. Ramai orang duduk hospital tu keluar dah dia bulan Ramadan. Tak tahulah sebab dia tak nak duduk hospital ke. Dia, yang pentingnya dia sihat. Bahagian daripada penyakit sihat. Ini realiti yang berlaku. Maka Allah SWT beri kepada kita, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, bagi orang yang mampu nak bayar fidyah, maka mereka boleh tak puasa. Ini ayat ini dah 180 ayat awal turunnya puasa, permulaan sejarah puasa. Tapi ayat ini bila turun ayat 185, no choice kata orang sekarang, tak ada pilihan. Tengok ayat 85, faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa dia berjumpa dengan Ramadan maka wajib dia kena puasa. Tak ada pilihan lagi. Baik, ayat tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu relevan ke, kekal ke, mansuh? Jawabnya masih lagi berguna, masih lagi diguna pakai. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, ayat ini diguna pakai untuk orang-orang yang tua, orang yang tidak mampu nak berpuasa. Kalau ada orang sakit, orang tua yang sudah tua lah umur dia ni, kalau puasa bermasalah, tak larat, tak cukup tenaga dan sebagainya, maka mereka boleh tak berpuasa. Dia hanya kena bayar setiap hari secupak. Secupak ni lebih kurang di antara, ada sebahagian jabat agama ukur 600 gram, ada sebahagian kitab kata 700 gram. Jadi kalau kita bayar 600 atau 700 kita ambil 700 lah. Kalau ada khilaf kita ambil yang terawal, yang banyak lebih baik. 700 gram setiap hari bayar. Hari ni tak puasa, masuk malam nanti ambil beras makanan 700 gram bayar. Esok tak puasa lagi bayar. Ataupun kumpul sampai lepas raya, kumpul semua sekali, 700 gram kali 30 hari berapa keluar? Bayar. Itu orang yang sakit, orang yang tidak larat. Tapi bagi kita yang sihat walafiat, jangan duk pakai 184 ni. Dia kata aku ayat Quran boleh bagi pilih. Gawak tak bagi bila. Bila turun ayat yang kedua, faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa dia jumpa dengan bulan Ramadan maka dia kena berpuasa. Ketika itu tidak ada pilihan lagi. Pilihan hanya sekali. Tetapi supaya tidak keliru masyarakat, tak ada pilihan lagi. Orang sakit macam mana? Orang musafir bagaimana? Maka Allah ulang sekali lagi ayat, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun. Siapa yang sakit atau bermusafir, maka mereka boleh buka puasa, fa'iddatun, mereka boleh ganti pada hari lain. Alhamdulillah, kata tuan-tuan, kerana ini kelonggaran Allah Ta'ala beri kepada kita. Artinya hikmah diulang balik, maridan aw ala safarin. Dalam ayat yang kedua ini nak menguatkan bahawa walaupun ayat pilihan tadi hilang, pengecualiannya telah ditarik balik, pilihan telah ditarik balik, tetapi pengecualian kepada ayat puasa masih kekal, tidak berubah. Artinya boleh teruskan bagi orang yang sakit dan orang yang bermusafir. Dalam ayat ini tuan-tuan tengok, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak beri pada kamu kemudahan, Allah Ta'ala tak mahu kamu susah. Ini rahmat Allah Ta'ala beri pada hamba yang cukup besar dalam ayat puasa. Tuhan nak suruh kita senang, tak mahu kita susah. Sebab dia nak suruh kita ini mampu beribadat, nak suruh kita mampu melakukan kerja-kerja yang diperintah ini. Kenapa? Allah sebut dalam ayat yang kita dah baca di awal tadi, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Tanda di ketah kita tu, nak jadi orang bertakwa, apa yang disebut dalam ayat ini, ayat puasa ini? Jawab dianya ayat 185
3 kita kena puasa. Ayat 184 pengecualian. Ayat 185 syahrul ramadan allazi unzila fihil quran, bulan Ramadan ini bulan turun Al-Quran. Tanda yang pertama puasa, yang kedua hiduplah bersama dengan Quran di bulan Ramadan. Sama ada kita tadarus ataupun kita baca tartil, kita baca seorang diri untuk nak khatamkan Quran. 2-3 cara ni buat semua. Jemaah ada tanya banyak soalan. Dia kata, ustaz, mana afdal? Kita baca Quran seorang-seorang khatam ataupun kita tadarus? Jawabnya dua-dua kita buat belaka. Kita baca seorang-seorang kerana nak khatam, kalau boleh 2-3 kali sebulan. Tahun lepas berapa kali dapat? 2 kali dapat? Dapat. Takkanlah tahun lepas dapat 2 kali, tahun ni tak dapat 3. Letak target. Letak insya-Allah aku nak 3 kali. Andai kata tak dapat 2 kali setengah, dan naik tarah dah sikit. Tapi kalau langsung tak ada target, macam mana kita nak capai satu benda tanpa target? Tak apa, baca je lah. Setiap hari mesti diperuntukkan berapa juzuk. Kalau nak 2 kali khatam, baca 2 juz sehari. Nak 3 kali khatam, 3 juz sehari baca. InsyaAllah dapat. Tak ada orang yang tak dapat kecuali orang yang tak nak. Quran ini manis. Quran ini lazat baca dia. Apalagi kalau kita baca dengan kepahaman. Jadi satu lagi program yang kita buat, dia panggil program Tadabbur Al-Quran. Program mengulang kaji Al-Quran. Kita ambil contohnya, saya cadangkan di awal Ramadan ini, permulaan tadabbur kitanya kepada ayat puasa. Ayat puasa Allah Ta'ala sebut daripada 183, tuan-tuan tak ada? Daripada 183 sampai kepada 188. 188. Ayat ini sangat penting untuk kita kaji. Sebab 183 dah kita puasa, 185 Al-Quran, 186 apa Tuhan sebut? Di tengah-tengah ayat puasa, tiba-tiba dia break sekejap daripada puasa. Tuhan kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hamba aku tanya tentang aku, Tuhan tak kata, fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an, aku perkenankan doa orang yang berdoa. Masuk dalam senarai apa yang kita nak buat bulan Ramadan? Puasa, Quran, doa. Ini hikmah. Susun ayat Quran dia tak mari gitu saja. Macam kita tulis novel cerita, terfikir tu tulis lah. Tanasub. Susun ayat, kenapa ayat ni selepas ayat ni, kenapa ayat ni selepas ayat ni, semuanya kalau kita kaji, kalau kita korek, kalau kita tadabbur, mempunyai hikmah yang besar. Dan para jemaah ambil awal ayat ini tadabbur, dan pihak masjid pun bolehlah jemput mana-mana ustaz-ustaz yang ada ilmunya dalam bidang Al-Quran ini, panggil, cakap kami nak tadabbur 1 malam 2 jam perbincangan khas tentang ayat ini saja, pun cukup menarik. Kemudian datang 187 ayat keringanan dalam bab puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dibenarkan kamu pada malam-malam bulan Ramadan rafas, boleh duduk dengan isteri kamu. Duduk di sini saya terjemah cara umum lah. Duduk di sini maknanya boleh melakukan persetubuhan dan apa saja yang dengan isteri. Maka bila selesai masalah ni, kelonggaran telah mari, Allah Ta'ala sebut kulu washrabu hatta yatabayyan, makan dan minumlah sehingga jelas kepada kamu. Bila? Siang hari berhenti makan, bila mari malam boleh sambung balik makan. Dan di akhir ayat yang kita nak tadabbur ini, ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah sebut dalam ayat ini selepas mengarahkan kepada kita tentang berpuasa. Kita bila kita berpuasa, yang kita tak makan itu halal ke haram? Halal.
makanan yang kita beli, yang kita buat, daripada duit yang kita kerja, daripada sumber yang halal. Kita jangan duk campur cerita DNA apa dia benda tu kan. Kita nak makan halal, yang syubhat-syubhat tak ke tepi. Yang kita berhenti minum tu halal ke haram? Halal. Isteri yang kita sayangi, yang kita kahwin dengan dia tu, berapa tahun dah kahwin, suami yang disayangi, halal ke haram? Halal, sebab sudah kahwin. Tetapi bila mari kutiba alaikumusiyam, bila mari siang hari, mari bulan Ramadan, kita terhalang daripada nak makan, nak minum, nak melakukan persetubuhan pada siang hari Ramadan. Kenapa? Allah Ta'ala sebut dalam hadis tadi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka telah meninggalkan makan dan minum kerana apa? Kerana Allah. Kalau kita tinggal makan dengan minum kerana manusia, oi sedap. Nah, malam-malam siap dah masak. Pagi-pagi boleh panaskan dia dalam mikrowave, tak ada siapa bau. Makan senyap-senyap dalam rumah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Pergi mana-mana tempat tak ada orang, minum air, tak ada siapa tengok. Boleh ke tidak? Boleh buat, tapi kita tak buat. Kenapa? Min ajli, tak buat kerana Allah. Maka Allah cuit di akhir ayat Siam. Tuhan kata, ya ibadi, kamu semua tak makan, tak minum, tak tinggalkan syahwat kerana aku. Kenapa? Ini soalan ni memang pukulan maut pada kita. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Penutup ayat puasa ini, orang kata mati awal dia apa dia? Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan batil, dengan cara yang tak betul. Apa cara tak betulnya? Puasa tak makan yang halal, tapi pergi ambil rasuah. Rasuah tu halal ke haram? Haram. Puasa tak makan yang halal, tapi pergi ambil riba. Puasa meninggalkan benda-benda yang halal, tapi duk makan daging orang, duk mengumpat orang. Ila akhiri, sampai ke akhirnya yang kita boleh ulahkan. Maka Allah SWT beri kepada kita tajuk ini cukup besar. Kerana itulah di akhir ayat puasa dia mari ayat jangan makan benda haram sebab kamu berpuasa. Objektif puasa untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya jadi orang bertakwa. Kalau kamu mampu meninggalkan perkara-perkara yang halal, kenapa kamu tidak tinggal perkara yang haram? Inilah dia panggil objektif puasa. Puasa nak latih kita, puasa nak didik kita, puasa nak ajar kita supaya meninggalkan benda yang tak baik untuk keselamatan kita setelah kita memasuki madrasah Ramadan ini, dengan kita meningkatkan taraf kita, menaikkan darjat keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan keimanan kita, dengan kuliah yang kita dengar, dengan majlis ilmu yang kita hadir, dengan tadabbur Al-Quran. Takkanlah berpuasa tak makan yang halal, mampu lagi nak mengambil yang haram dengan rasuahnya, dengan ribanya, dengan segala dengannya. Ini pengajaran yang besar kepada ayat 20 surah Al-Baqarah 183 hingga 188. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kalau kita lihat satu persatu, kalau kita tadabbur ayat-ayat tentang arahan Allah, arahan-arahan ataupun larangan-larangan yang Allah beri kepada kita, kita akan menambahkan keyakinan kita, menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebab semuanya mengandung hikmah dan kebijaksanaan. Al-Khabirul Alim, Allah yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, ia mengatur susun tentang perjalanan hidup manusia. Dan kenapa dia beri ibadat puasa? Kerana Allah nak didik jiwa kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Ada satu lagi kembar dia, kembar ini dipanggil kembar Siam, iaitulah mengerjakan haji. Lebih kurang ni juga Nabi kata, man hajja falam yarfus walam yafsuq. Siapa dia haji, dia tak buat benda tak baik dan dia tidak melakukan benda yang mungkar, tidak melakukan masalah-masalah seks ketika mengerjakan haji, raja'a min zunubihi kayaumi waladatu ummuhu, dia keluar daripada dosanya seperti hari yang dilahirkan oleh ibu. Tapi siapa dia mampu pergi haji setiap tahun? Kalau kita ada harta, kota pula tak ada. Kalau tak ada harta, bermakna kemampuan pula tak ada. Maka Allah SWT gantikan. Haji hanya sekali, tapi Ramadan setiap tahun.
Ramadan datang, ada duit ke tak ada duit, boleh buat. Bahkan orang tak ada duit lagi patut berpuasa, sebab tak payah beli makan, lagi selamat dia kan. Cuma malang je lah, penggoda di bulan Ramadan ni cukup besar. Saya duduk lalu di dalam perjalanan ni, setiap kali tengok iklan saya perhati tengok berbuka puasa di sini berapa. Yang paling tinggi yang kita jumpanya sampai RM100 seorang makan. Ini orang berpuasa ke orang mentah ke darah nama dia? Orang berpuasa ni orang nak didik jiwa, menyempitkan saluran perjalanan syaitan dalam tubuh kita. Ini kita makan sampai RM100. La ilaha illallah. Lari dia punya konsep puasa itu sendiri yang Allah Ta'ala nak suruh kita jadi manusia. Saya tak kata haram, cuma saya kata ini bukan cara makan orang berpuasa. Ini cara godaan-godaan yang dibuat oleh ahli-ahli peniaga-peniaga yang buat. Baiklah, bila la'allakum tattaqun, Allah SWT beri kepada kita lorong yang besar. Kata Nabi SAW, idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah. Bila mari bulan Ramadan, dibukanya pintu-pintu rahmat. Mari bulan Ramadan, pintu rahmat buka, pintu neraka ditutup. Tetapi lorong-lorong ke neraka ke syurga masih lagi buka, cuma pintu tutup, tapi jalan ada. Maka kita pilihlah jalan mana yang kita nak. Masuklah kita dalam qafilatul khair, dalam kumpulan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Di mana orang baik itu? Orang baik itu duduk di masjid. Orang baik itu duduk di mana? Di tempat-tempat kebajikan, duduk di solat tarawih, baca Quran. Dan jangan lupa satu lagi perkara yang memang kita tertinggal. Orang baik itu ialah orang yang punya hati yang sejahtera, tak dengki dengan orang, tak sakit hati dengan orang, tidak hasad dengan orang, tidak benci kepada orang beriman. Ini poin yang besar. Kalau puasa tak makan tak minum, tapi pagi petang siang malam duk kutuk orang, jawabnya orang ni belum berpuasa. Puasa mulut daripada tak masuk yang haram, daripada tak masuk yang halal. Kenapa kita tak boleh puasa mulut kita nak mengeluarkan benda-benda yang haram? Puasa marah ke orang? Tak. Syaitan sudah tidak ada. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, walillahi utaqa'um minan nar wa zalika kullu lailatin. Allah SWT mempunyai senarai orang yang dibebaskan daripada api neraka setiap malam. Maka kita bersedia para jemaah, biarlah kita setiap malam bersedia untuk menyenaraikan diri kita bersama dengan orang-orang yang disenaraikan, orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Macam mana kita nak masuk senarai? Daftar online je. Tawan daftar online, tak payah isi borang. Mari ke masjid, solat tarawih, duduk baca Quran, tadarus, hati kita bersih daripada dengki kepada orang. Oh, insya-Allah orang ini disenaraikan untaqa'um minan nar, tersenarai di kalangan orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Ada orang komen, dia kata, ustaz, hak lain-lain tu rasa mudah, kecil belaka. Tak makan tak apa, tak minum boleh tahan, tak duduk dengan isteri tengah hari pun tak ada masalah, tapi tak marah ke orang ni masalah. Masalah ke tidak? Masalah. Oi, ada setengah orang ni bercakap, dengar sedap. Aku ni sampai aku mati aku tak maaf lagi dia. Pernahkah kita kata macam tu? Kalau pernah kata, tarik balik serta-merta sebelum Ramadan tahun ni, tarik balik, delete balik. Aku maaf semua orang yang bersalah pada aku. Aku maaf semua orang yang buat tak baik pada aku. Boleh kita berani kata ke tidak? Ini objektif. Sebab itulah Nabi SAW sebut, bila mari setengah Syaban, Nabi mengatakan Allah Ta'ala beri keampunan kepada orang ini, hamba-hamba dia, kecuali orang kafir dan musyahid dan orang yang berkelahi. Dua kumpulan ini tidak dimaafkan. Jadi naklah kita masuk Ramadan dalam keadaan amalan kita tidak diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk dalam bulan Ramadan, dosa kita tidak diampun. Kadang sebab qati'ah, ada putus di antara kita dengan keluarga kita. Apalagi kalau silaturahim yang rapat dengan mak sendiri, dengan bapa, dengan ayah, dengan adik-beradik, dengan pak saudara, dengan Allahu Akbar.
Berat ke tak berat? Tanggungjawab kita berat. Kalau kita kata masjid melancarkan derma RM100 seorang, saya ingat tuan-tuan berani bayar. Tapi bila saya kata projek kita tahun ni nak masuk menyambut Ramadan dengan islahul qulub, ramai orang giling kepala. Berat ini. Nak kita tegur macam mana, dah 3 tahun tak bertegur ni. Saya buat contoh yang paling mudah, cerita benar. Kalau kata kelahi dengan sebab dunia, kelahi dengan sebab tu tak apa. Tuan-tuan bayangkan ada orang kelahi tak bertegur sampai bertahun tak bertegur. Solat di masjid belakang imam tak bertegur. Sebab apa tak bertegur? Sebab berebut tanah pusaka? Sebab berebut nak ambil harta projek ni? Tak. Sebabnya kawan ni pergi duduk di tempat dia solat, di saf awal belakang imam. Hebat ke tidak? Cara tak tegur sebab apa? Sebab orang lain pergi duduk di tempat dia di belakang imam. Itu je. Tak tegur kawan tu. Yang biasanya muslimat mana macam-macam ni, sebahagian daripadanya dia eksklusif. Kalau sejadah duduk sini, tak ada siapa boleh duduk situ. Duduk kena lah, tidak ada hak untuk dia nak simpan tempat di masjid, kecuali dia datang nak keluar sekejap pergi ambil wudu, tak apa. Tapi kalau sejadah ni kekal, pemenang dah tetap dah sini, ini sejadah hajah fulan, siapa dia masuk duduk sini kena lah. Itu bukan hak dia, ini hak masjid. AJK masjid tengok kalau ada sejadah pelik macam ni, angkat gulung tak tepi, ambil orang balik, ataupun kami sedekah dengan orang. Dua tu je boleh. Tak ada hak siapa-siapa nak jadi, tapi menjadi punca perkelahian. Allah SWT, walillahi utaqa'u minan nar, Allah Ta'ala mempunyai senarai orang-orang yang merdeka daripada api neraka pada malam Ramadan. Setiap malam ada. Jadi bila kita kata syaitan sudah berlalu, maka janganlah kita pula menjadi pengganti syaitan yang duduk jadi benda-benda yang tak baik. Ini yang kita takut. Baiklah para jemaah sekalian, bila masuk pada puasa, kita kena ingat apa dia Nabi kita sebut, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa dia puasa bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala. Dua syarat kena ada. Puasa Ramadan, iman wa ihtisab. Ini syarat. Yang pertama sekali, kita berpuasa di atas dasar keimanan kita kepada Allah. Jangan puasa tak terpasal. Kenapa puasa ni? Diet. Tak jadi. Kenapa puasa ni? Apa kata? Doktor suruh puasa. Jadi ke tak jadi? Tak jadi. Tengok dalam nota kita. Nah, hadis ni ada di nota, di kertas tuan-tuan. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Cukup dengan hadis-hadis yang sahih, yang wujud di depan mata kita. Tak perlu kita pergi cari hadis yang pelik-pelik. Maka itu keistimewaan orang berpuasa. Kemudian Nabi kita sebut lagi, bila kita belajar tentang rukun puasa, puasa ni ada 2 rukun. Ini dia panggil fiqh puasa, fiqh puasa. Kalau tuan-tuan nak nota ni keseluruhannya, tengok dalam blog Abu Anas Madani tu, Risalah Ramadan ni ada 6 siri. Yang kita bagi ni siri pertama je. Saya pun tak sempat nak bagi ke imam supaya dia foto state. Ambillah dalam blog saya tu, Risalah Ramadan Al-Mubarak, ada 6 siri. Saya sekali dengan hari raya. Bila sebut tentang puasa, dia ada rukun. Apa dia rukun puasa? Yang pertama sekali, niat. Aku puasa besok. Niat tu perlu kata ke? Macam setengah masjid ni, lepas tarawih kak, nawaitu sauma ghadin, jadi semua orang ikut belakang, perlu? Jawab dia, niat di hati. Niat puasa tu duduk di mana? Niat mahalluha al-qalbu. Niat tu duduk di hati. Jadi kalau kita niat nak puasa esok, puasa dah lah tu, walaupun kita tak kata dengan mulut kita. Kemudian itu yang pertama. Timbul lagi persoalan, ada orang ni dia niat puasa sebulan, ada ke tidak macam tu? Jawabnya, memang ada pandangan Imam Malik yang membenarkan puasa itu sebulan. Contohnya, dia malam pertama Ramadan, dia kata saja aku puasa sebulan.
Tapi yang kita belajar fiqh kita mazhab Syafi'i mesti kena niat setiap malam. Maknanya untuk esok malam ni kena niat. Kalau saya niat pagi esok boleh ke? Ni soalannya. Kalau niat pagi esok boleh? Jawabnya boleh. Untuk puasa sunat. Tanda itu. Boleh niat pada waktu pagi untuk puasa sunat. Puasa fardu, puasa wajib mesti berniat pada waktu malam. Tak boleh niat siang. Kalau kita niat siang, kita niat pukul 8 malam, pukul 8 pagi, artinya kita tak puasa 2 jam. 2 jam setengah dah tak puasa. Subuh pukul 5.30, kita niat pukul 8, 6.30, 7.30, 8. 2 jam setengah kita tak puasa. Artinya tak cukup 1 hari. Itu sebab puasa fardu mesti berniat pada waktu malam. Sama juga dengan puasa sunat. Puasa qada. Puasa qada, puasa nazar, semua tu kena niat bila? Kena niat pada waktu malam. Nabi kata man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa dia tak berniat pada waktu malamnya, maka tak ada lagi puasa bagi dia. Yang cerita Imam Malik tadi, kita rasa cantik jugalah untuk para jemaah belajar. Kita niat sebulan di awal Ramadan. Ya Allah, aku niat puasa sebulan. Andai katanya kita tak terniat mana-mana malam Ramadan, jadi kita ada hukum, kita dah cover dengan pandangan Imam mazhab Malik. Imam Malik ia mengatakan sah kerana kita dah niat di awal hari. Sebab-sebab ni saya tak nak sebut kerana panjang perbahasannya. Baiklah, itu yang pertama. Rukun yang kedua dalam bab puasa ni apa dia? Al-imsak. Apa makna imsak? Imsak tu makna apa? Dia kata imsak tu 10 minit belum subuh tak? Ya, itu imsak. Itu dalam takwim, dalam takwim ke dalam tu ada tulis tu. Tu tengok dalam kalender kita tu. Tidak ada tulis imsak. Subuh 5.42, imsak 5.32. Itu ke imsak? La. Maksud imsak dalam takrif puasa ini iaitulah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa. Itu tambahan yang melengkapkan takrif. Adapun hak ni, itu amaran lampu kuning nama dia. Tahu mana lampu kuning? Kita kalau bawa kereta sampai di trafik light lampu kuning, boleh masuk tak? Boleh pergi? Boleh, tapi kena hati-hati kan. Jadi kita macam tu juga. 10 minit lagi nak subuh, cepatlah. Jangan 10 minit baru subuh baru nak rebuh air. Yang dah ada tu bismillah, teruskanlah. Kemudian siap-siap orang dah azan subuh, kita dah ready, dah clear, kita punya makan, bersiap sedia untuk ke masjid. Jadi rukun yang kedua ni imsak, iaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa dia membatalkan puasa? Tengok dalam kitab, mulai daripada terbit fajar sampai ke maghrib. Yang membatalkan puasa ada 4 perkara asas. Yang ini sepakat ulama mengatakan batal puasa dia. Yang pertama, makan. Makan dengan sengaja, makan sungguh. Kalau orang makan terlupa, macam mana? Orang terlupa makan, dia makan, dia kata tahu, dia tak ingat dia puasa, dia makan, bismillah makan. Sudah makan mari orang, mu tak puasa? Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Nasib baik awak tegur. Terlupa saya tadi. Berhenti selalu beri. Yang kata astaghfirullahalazim, nanti anak sudah sikit lagi. Itu jadilah gitu tu. Dia kena break serta-merta. Itu dia panggil terlupa. Jangan buat lupa tak jadi. Satu. Ataupun orang dipaksa. Kita duduk relax rumah, ada orang bawa mari sepinggan nasi. Mau makan, kalau tidak aku tembak kau. Kita makan, dia suruh makan. Dia bistu dekat kepala, makan. Agak-agaknya sudah makan tu, nak kata apa kau orang tu? Esok bawa lagi bawa sepanjang. Esok bawa 2 pinggan pula dengan pistol 2 peluru. Saya makanlah kata. Artinya kalau kita dipaksa makan. Makan, minum, jima, ini 3 kategori perbuatan pilihan manusia yang membatalkan puasa. Satu lagi dia panggil haid dan nifas bagi kaum wanita. Ini bukan pilihan, ini perkara yang tabi'i.
yang terjadi pada wanita. Dia nak ke tak nak, mari haid automatik. Kadang-kadang haid mari ni kesian muslimat dia tanya, ustaz, sedihnya saya semalam lah dah siap dah baca doa nak buka puasa dah, tiba-tiba haid datang, macam mana nak buat? Batal lah puasa, kena qada lain dia sebab dia tak cukup tempoh matang dia. Selagi tak maghrib maka dia kena. Tanda situ yang membatalkan puasa 4 perkara: makan, minum, persetubuhan, haid, nifas. Ini jelas. Semua dalil-dalilnya ada belaka. Ayat Quran sudah ada. Maka kita simpulkan di sini larangan tersebut 4 perkara tadi. 1. Di sebalik itu iaitulah menahan nafsu syahwat. Walaupun tak melakukan jimat tapi duduk tengok isteri ke, tengok perempuan ke, tengok cerita-cerita video-video yang tak bagus, itu semua tu tak boleh. Bahkan tak tahu nak katalah, payah sangat. Bulan Ramadan ni kena pakai cermin mata gelap kali. Dah bila kita keluar je rumah, iklan tepi jalan tu nak jual benda-benda ni, jual orang. Tidak jual orang kan. Gambar orang itu besar sangat. Dia nak jualnya kain sapu tangan. Kadang-kadang nak jual kain tudung pun hari ni. Ya Allah, tuan dia terbesar lah macam gergasi. Nah, dia duduk tengok kawan ni. Comel juga makcik ni. Nah, itu semua tu syahwat. Menanggung lapar dan dahaga dalam keadaan puasa. Satu yang saya nak pesan, kalau puasa ni jangan kata lapar. Lapar hari ni. Dah siapa dia kenyang kalau orang puasa. Nah, duk cerita apa lapar. Kalau kenyang, orang tak panggil puasa pula. Tak payah duk cerita dengan orang. Yang ketiga, menahan diri daripada persetubuhan. Jadi ini di antara perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama tentang dalam isu ini. Adapun perkara yang tidak disepakati menjadi perbincangan para ulama itu banyak. Sebahagian kitab menulis sebanyak 57 perkara batal puasa. 57 perkara yang membatalkan puasa. Terlalu banyak. Maka para ulama semasa daripada pelbagai mazhab berbincang hari ini tentang bagaimana kita nak tahu benda ni batal ke tak batal. Kalau kita baca fiqh-fiqh kita yang lama, yang klasik ni, dia panggil turas, maka jelas benda tu batal. Tapi yang baru-baru ni macam mana? Maka itu yang patut kita buat sebagaimana yang kita nak tahu. Baik, sebelum pergi kepada hukum semasa puasa ni, ada beberapa peringatan yang saya nak sebut kepada para jemaah sebagai dia panggil puasa anggota. Puasa anggota. Apa dia puasa anggota ini? Iaitulah antara isu besar yang patut diperjelaskan dalam bulan Ramadan ini. Dia panggil Siyam al-Jawarih, puasa anggota kita. Anggota kita ni kadang-kadang banyak masalah dia. Dia puasa satu je, tak makan je, dengan tak minum. Hak lain tak puasa lagi. Mata duk tengok benda pelik, telinga duk dengar benda-benda. Tengah duk puasa, mari orang nak mengumpat orang, boleh dengar ke tak? Dia tu, dia ni. Tutup telinga tu, senang. Mari orang nak kacau kita, saya nak cerita dengan awak lah, dia ni gini-gini. Tak payah. Astaghfirullahalazim. Saya puasa mulut saya tak makan yang haram, yang halal. Takkanlah telinga aku nak makan yang haram. Tak, awak cerita dengan orang lain. Tak rugi tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tak dengar, tak gosip, tak tulis benda-benda yang terlibat dengan hak peribadi orang lain. Lebih-lebih lagi kita tengah puasa, sebab benda-benda tadi, lidah, mata, anggota yang lain ini pengikis pahala. Bukan semua benda kena bayar belaka. Contohnya, bila makan baru batal puasa, bila minum batal puasa. Mengumpat orang batal ke tak? Tak ada ulama yang mengatakan mengumpat orang batal puasa. Walaupun dia dosa besar. Mengumpat orang, kau dosa kecil, dosa besar. Itulah di antara hikmah syariat. Dia tak batalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Sebab kalau dibatalkan pahala puasa dengan sebab mengumpat, maka bulan Ramadan ni terpaksa kita kena beli plaster, kan? Lepas aja buka solat subuh, lekat sini. Kenapa? Tak boleh cakap. Kalau bercakap mengumpat orang batal puasa. Macam kita belajar kecil-kecil dulu kan, korek telinga ke korek hidung ke batal puasa. Tak korek kita bulan Ramadan.
sebab takut batal. Bukan semua tu dengan undang-undang. Bukan semua larangan itu dilarang dengan undang-undang, tapi dilarang dengan kesedaran. Tuan-tuan tengok dalam undang-undang hudud. Belajar tidak kita hudud? Belajar? Hudud ni berapa yang ada kena hududnya? Mencuri potong tangan. Berzina, orang muda berzina kena sebat. Minum arak sebat. Tuduh orang berzina sebat. Murtad kena bunuh. Ini di antara perkara-perkara yang disebut dalam undang-undang jenayah. Tetapi ada dosa-dosa lain yang lebih berat daripada itu, tidak dikenakan undang-undang hudud. Contohnya mengumpat orang, berat ke tak berat? Buat fitnah pada orang lain pada tuduh zina, berat. Tapi kenapa tidak ada undang-undang? Siapa dia tuduh orang tak betul, siapa dia fitnah pada orang, siapa dia mengumpat orang, kita potong lidah dia. Ada ke tak ada? Kerana undang-undang ini lebih berat daripada potong lidah. Kalau kamu tak bertaubat, neraka. Itu yang berat. Dan bagi orang berzina, tak ada pula undang-undang kata kena potong kemaluan dia, kena sebab je, kena ada. Sebab kita bukan nak suruh mati dia, kita nak suruh dia taubat, nak suruh dia insaf supaya dia tak buat lagi. Kahwinlah kalau nak benda tu. Ini maka Allah SWT beri kepada kita jaga lidah. Jaga lidah ni menjadi objektif yang besar. Sebab Nabi sebut dalam hadis, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, siapa dia tidak meninggalkan perbuatan dusta dan masih lagi membuatnya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah SWT tidak berhajat orang ini meninggalkan makan dan minum. Tuhan kata, Nabi kata macam tu, Tuhan tak berhajat mu tak makan tak minum kalau masih lagi bercakap dusta, masih lagi kelentong orang, masih lagi duk bercakap benda-benda yang tak baik. Tuhan tak berhajat, mu makanlah senang. Ini seolah-olah ayat ini ayat marah. Bukan nak suruh makan, tapi nak suruh tinggalkan benda yang tak baik ni. Maka bila mari Al-Quran, mari bulan Ramadan, kita tadabbur Al-Quran. Kerana Al-Quran ini, Ramadan disebut dengan nama Syahrul Quran, bulan diturunkan Quran. Jadi ambil bulan ni, baru kita rasa kuat. Dan seterusnya, Ramadan dengan Qiyamul Lail. Apa makna Qiyamul Lail? Kita berdiri pada waktu malam. Berdiri pada waktu malam untuk apa? Qiyamul Lail. Nabi sebut dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa dia berdiri pada malam Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharap pahala, diampunkan dosa-dosa yang lepas. Jadi kita marilah berdiri. Baik, timbul soalan lagi, nak solat berapa rakaat? Ini soalan yang agak kontroversi lah bulan Ramadan ni. Nak solat berapa rakaat ustaz? Jawab dianya, ni jawapan dia. Nabi sebut dalam hadis, bila satu malam Nabi kita solat tarawih sampai 1/2 malam. 1/2 malam Nabi kita solat, sahabat-sahabat mari komplain. Dengar tuan-tuan, kalau kita nak komplain imam kita ni, lagu ni boleh komplain. Tapi kalau imam baca panjang sikit mari komplain, itu suruh tukar masjid lain. Kata awak pergi masjid lain lah, orang sini nak ibadat malah pergi lain. Senang cerita. Kalau nak komplain macam ni, boleh jadi boleh, tapi imam pula takut. Bila Nabi SAW mari solat tarawih sampai setengah malam, sahabat-sahabat mari komplain. Dia kata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina. Rasulullah rasanya lebih baiklah kalau Rasulullah teruskan bertahajud bersama kami ni sampai ke sahur. Ada orang nak komplain lagi? Ada. Imam kata tukar masjid lah, aku pun tak larat juga tak. Dia komplain, bukan komplain lah, istilah kita je. Mari minta dengan Nabi supaya teruskan sampai ke sahur. Nabi kata apa tuan-tuan? Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif. Siapa dia berdiri bersama dengan imam dia 8 ke 20 ke 23 ke, dia jangan balik tengah jalan, kena solat sudah sekali dengan imam. Apa jadi? Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri satu malam. Besar ke tidak kelebihan ni? Besar. Maknanya siapa dia berdiri tengah malam,
setengah tarawih dia balik, dia boleh pahala setakat tu sahaja. Setakat mana? Setakat tu ya. Sudah dia seolah-olah macam dia check out dah. Aku sudah dah, assalamualaikum, balik. Malaikat pun tutup pahala. Boleh pahala setakat tu. Tapi orang yang duduk sekali dengan imam sampai sudah, dan dia balik sekali ingat sudah solat tarawih semua balik, apa jawapan? Kutibalahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri satu malam walaupun dia balik tidur di rumah dia. Balik tidur. Kita balik rumah, siap-siap makanan, makan moral sikit, tadarus Quran contohnya, kemudian kita mengantuk nak tidur sebab nak bangun tahajud esok ataupun nak pergi kerja besok pagi. Tidur tu ibadat, ditulis baginya pahala berdiri malam kerana dia sudah sekali dengan imam. Saya pun tak reti nak katalah, nak motivasi macam mana lagi supaya orang tak lari, orang tak lari daripada solat bersama dengan imam. Payah lari je tengah jalan dah. Sampai masjid terpaksa kena buat 2 parking. Pintu ni 420, pintu ni 8. Tahun ni jangan duk parking lah, 20 belakang senang. Masuk 8 per 20 juga, baru jadi. Kita duk menggalakkan orang suruh balik tengah jalan, kenapa? Tak usah buat 2 parking, satu je, 1 parking. Masjid kami 20, sekali dengan witir 23. Awak nak duduk, bismillah. Tak nak duduk, duduk juga. Ambil ni, ambil gambar dia punya hadis ni, nanti kita bagi bila print cantik-cantik, buat molek besar-besar. Ini galakan solat bersama dengan imam sampai sudah. Kalau tidak kita rasa rugi tuan-tuan. Allahu Akbar. Kemudian jamuan berbuka puasa, jangan lupa juga dalam bulan Ramadan ni kita banyak jamu buka puasa kerana hadis Nabi SAW sebut supaya kita berbuka jamu buka puasa. Orang yang jamu buka puasa, man fattara sa'iman, siapa dia bagi makan orang berbuka puasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa. Pahala orang tu dia dapat. Baik, nak buka puasa dengan apa? Jawabnya buka puasa dengan tamar. Yang pertama sekali Nabi sebut tartib dianya rutab. Rutab ni tamar separuh masak. Satu. Kalau tak ada rutab, ada tamar. Saya tak pasti rutab tu macam tamar yang dalam kotak tu kan. Tamar yang mari daripada Tunis tu, yang tangkai tu. Itu separuh masak. Lebih baik daripada kita ambil tamar yang betul-betul kering. Sebab kering tu dia keras. Kalau tuan-tuan baca, mungkin ada dia kalau kita ni doktor, boleh sahkan. Sebab bila kita berpuasa, makanan tak masuk yang baru, menyebabkan dia akan ambil ni gula yang ada dalam darah kita ni akan diambil. Bila kita buka puasa, kita nak hantar balik gula tu kepada tubuh kita ni, maka tamar ataupun rutab ni yang paling cepat, dia punya pencernaan dia cepat. Dalam masa 5 minit dia boleh hantar balik semua gula yang dia habis tadi. Ini hikmah, ijazul ilmi, dari sudut sainsnya membenarkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencerita kepada kita tentang perkara ini. Cuma kita ya buat tak tahu, tak apa, tak ada tamar apa kami air. Bahkan setengah masjid ni bukannya bagi tamar banyak, 1 biji bagi. Saya tanya JK masjid, kenapa bagi 1 biji? Paling kurang pun 3 ataupun 5. Dia kata orang tak makan ustaz, 1 ni pun paksa kena makan. Ini kesedaran masyarakat tentang kelebihan tamar. Saya tak jual tamar ni. Dia kata, ustaz ni ada tamar saya bawa, kalau tak. Itu nampak bias lah. Kempen-kempen nak suruh beli barang dia. Tak ada. Kita tak kempen beli tamar. Tapi tuan-tuan cari sendirilah di mana nak. Nabi kata kalau tak ada tamar, ambil, tak ada rutab, ambil tamar. Tak ada tamar, barulah minum air. Haswatan mimma, ambil minum air. Sebahagian kita kata makan benda-benda yang manis, ganti tamar. Jawabnya tak sama. Tak sama. Tamar tu dia tersendiri mempunyai kelebihan, berkat yang ada. Macam mana kita nak samakan? Jadi tuan-tuan, nak buat jamuan ke, nak setara mana grand ke jamuan kita, tamar, rutab jangan ditinggalkan. Jamu orang buka puasa. Jadi itu antara perkara-perkara yang patut kita bincangkan. Baiklah, sekarang ini kita lihat kepada perkara-perkara yang hukum semasa tentang puasa. Beberapa isu yang patut kita bincangkan, khususnya di zaman kita ini, di zaman orang banyak penyakit ni. Sakit ni, nak pergi hospital, ubat kena injek, masuk air, macam mana nak buat? Maka kalau kita tengok dalam fiqh yang kita belajar dululah,
Daripada budak lagi sampai hari ni pun kita belajar fiqh mazhab Syafi'i. Menyebab kita takut tak? Nak korek hidung takut, nak korek telinga pun tak berani, takut batal. Maka para ulama mazhab Syafi'i mengatakan yang membatalkan puasa itu semua benda. Sesuatu perkara dia panggil ain. Ain ni satu benda yang masuk ke dalam rongga kita melalui liang yang terbuka. Ini batal. Maksud ain itu ialah benda yang mampu dilihat, benda yang kita boleh tengok, itu ain. Maksud jauf, otak ataupun apa yang berada antara bawah halkum hingga ke perut. Dua. Maksud liang yang terbuka itu ialah mulut, tanda liang terbuka ni mulut, telinga, kubul, dubur, laki-laki dan perempuan. Masuk ikut jalan ni batal lah puasa. Inilah fiqh yang kita belajar daripada dulu sampai sekarang, dan ini menjadi pegangan masyarakat kita bahawa ini benda-benda yang membatalkan puasa melalui jalan ini. Benda ain masuk dalam rongga ataupun masuk dalam liang yang terbuka. Rongga di sini iaitu otak satu, ataupun benda yang bawah ni masuk dalam bawah halkum sampai perut ni dipanggil liang, dipanggil rongga situ. Mana kalau masuk benda sini masuk. Dalam kitab fiqh kata apa? Kalau masuk ni dalam buku fiqh Syafi'i ni, saya letak sini. Nah. Jadi dalam kitab fiqh kita, kalau masuk benda-benda melalui telinga, air ke masuk ke apa benda masuk, batal puasa. Sebab telinga ni dipanggil liang terbuka. Masuk ikut mulut, isu hidung semua terbuka belakang. Atau masuk melalui rongga. Apa dia rongga? Contoh dibuat dalam kitab, kalau ada orang ambil pisau, ditikam atas kepala orang tu, mau masuk dalam sampai kena kotak, batal puasa dia. Sebab itu dikira rongga. Ataupun tikam masuk dalam perut, batal puasa. Yang lebih berat daripada tu lagi, benda yang masuk melalui luang apa ni, liang terbuka tadi, semua benda. Sampai mereka kalau kita nak ambil wudu, nak ambil wudu ni, kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati, jangan sampai perengkak masuk dalam kubur ataupun dubur daripada jari yang basuh najis tu. Baiklah, itu asas fiqh kita mazhab Syafi'i. Saya tak nak hurai panjang di sini kerana tuan-tuan dan puan-puan dah belajar dah fiqh tu. Tak, sampai hari ini pun kita berpegang itu. Cuma apa yang disebut oleh pengurusi tadi, dia suruh saya bentang cerita kepada masyarakat, ada pandangan ulama-ulama semasa. Ulama semasa berbeza pandangan tentang nak menetapkan manakah rongga. Yang dikatakan rongga tu dekat mana. Jadi kalau kita belajar dalam kitab kita, rongga tu lah yang sebut tadi, ataupun liang yang terbuka tadi. Maka yang pertama sekali, rongga yang terbuka adalah al-jauh, seperti telah kita jelaskan di atas. Mulut, telinga, kubur, dubur. Itu liang terbuka. Masuk air ke mata? Tak, sebab dia kira mata tidak terbuka. Atau masuk melalui rongga yang lain, perut ataupun kepala. Pandangan yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan bahawa jauf itu ialah al-batnu. Jauf, rongga itu perut saja. Ada yang lain-lain kepala itu tak kira. Itu dua. Kategori yang ketiga, golongan yang ketiga pula menyempitkan takrif jauf dengan mengatakan ialah sebahagian setiap lubang yang boleh menyampaikan manfaat. Dengar. Yang ketiga ni agak sempit. Dia mengatakan golongan yang ketiga pula menyempitkan takrif jauf dengan mengatakan ialah setiap lubang yang boleh menyampaikan manfaat kepada badan melalui makan dan minum, iaitulah yang boleh sampai kepada usus besar al-ma'idah ataupun usus panjang dia panggil am'a. Jadi kedua golongan yang tiga ni sempit lah. Kita tengok ni, sistem pencernaan manusia ni melalui perut. Perut ni dikira jauf. Dalam mazhab Syafi'i dikira jauf. Ada yang kedua tadi, ini dia panggil usus kecil. Yang kita naknya ni, usus besar ni dia panggil al-ma'idah dengan am'a. Jadi bila masuk dalam ni, makanan masuk di sini, maka makanan itulah yang diproses hantar balik rasa dia, lazat dia dan zat dia tu kepada tubuh.
Maka golongan yang ketiga ini mempersempitkan rongga itu hanya kepada ini saja, am'ah dengan ma'idah, masuk dalam usus saja baru dikira batal puasa. Maka hasil daripada persidangan ini saya tunjuk pada tuan-tuan di sini, iaitulah 2 seminar antarabangsa, seminar fiqh perubatan pada tahun 97, dan diakui oleh satu lagi seminar, dipanggil seminar yang dihadiri oleh ulama-ulama Islam di seluruh dunia, dia panggil seminar Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Dalam seminar Majma' Al-Fiqh Al-Islami ini, dia telah buat satu keputusan yang mengejutkan kita. Tuan-tuan jangan terkejutlah. Keputusan ini memang mengejutkan kalau kita tak aja dengar benda ni. Benda ajaib. Saya mula-mula baca tajuk ni pun payah nak terima. Tapi bila kita bincang, teliti, kita lihat kepada pandangan-pandangan, hujah-hujah yang mereka bawa, maka timbullah keputusannya seperti berikut. Dia kata ubat titis mata, telinga dan basuh telinga tidak batal puasa, sebab dia tidak jauh dia ma'idah, usus itu saja jauh. Masuk kau ni bukan tempat makan sini ni. Tujuan dia nak suruh makan itu merasai, perut kita rasa dan zat itu diambil. Jadi oleh kerana masuk ke telinga, dia bukan. Masuk ikut mata, tak jadi. Ini pandangan yang dipilih oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Yang kedua, ubat yang tablet yang letak di bawah lidah yang digunakan oleh pesakit jantung. Orang sakit jantung kena attack, dia letak ubat bawah lidah. Dengan syarat dia jangan telan dia punya air, maka ubat itu tak batal. Dan ubat ini telah, pandangan fatwa ini Majma' kita bincang pada tahun berapa tadi? Tahun 97 kan? Tahun 97 ni persidangan ni. Tuan-tuan jangan terkejut kalau saya tunjuk satu benda. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bersidang pada tahun 1984. 84 dengan 97 berapa tahun beza? 12 tahun, 13 tahun. Apa dia kata? Telah membincangkan penggunaan ubat penyakit jantung bagi pesakit yang sedang berpuasa. Muzakarah telah memutuskan bahawa ubat yang digunakan untuk merawat pesakit jantung tanpa dimasukkan melalui rongga anggota tidak membatalkan puasa. Artinya majlis fatwa mendahului majlis antarabangsa 13 tahun. Majlis fatwa Malaysia Kebangsaan menerima bahawa ubat tersebut tidak batal. Hebat juga tu. Dah, dalam bab ni kita kata hebatlah sebab Malaysia mendahului fatwa antarabangsa. Yang ketiga, masukkan ubat melalui faraj, alat perubatan, tangan doktor dan bidan untuk nak tengok orang ni dah nak bersalin ke tidak lagi, itu juga tidak batal. Memasukkan teropong ke dalam kencing lelaki, salur kencing lelaki atau perempuan untuk x-ray tidak batal. Menampal, mencabut, mengorek dan mencuci gigi atau menggunakan alatan dan beruh gigi dengan syarat tiada apa-apa bahan yang masuk ke perut dari prosedur tersebut tak batal. Suntikan melalui kulit, otot, sendi atau pembuluh darah kecuali yang memberi makanan macam glukus, itu beri makanan, itu dikira batal. Adapun masuk yang lain-lain itu tak batal. Yang kelima, penderma atau penerima pemindahan darah. Jadi sebagian ulama kata tangguh di sini, ada yang mengatakan darah ni masuk melalui orat, tidak pergi ke perut. Yang keenam, oksigen dengan gas, bius tak batal. Semua jenis bahan yang boleh menyerap ke dalam badan melalui kulit seperti krim, jeli atau plaster berubat tidak batal. Yang ke-8, mengambil sampel darah untuk ujian makmal. Yang ke-10, sesalur dan bahan perantara untuk pemeriksaan x-ray kos jantung, teropong dalam rongga perut mencari punca penyakit, membasuh mulut berkomor atau semburan mulut dengan syarat tiada bahan masuk dalam perut. Jadi ini juga termasuk dalam perkara yang tidak batal. Jadi boleh katakan kebanyakan ubat-ubat yang ada ini tidak termasuk dalam isu yang tidak membatalkan puasa. Cuma ada lagi perkara-perkara yang menjadi persidangan ini. Ubat insulin, orang kecil manis tu dia cocok dekat perut dia tu, itu tidak batal. Yang timbul perbahasan terbaru ni iaitulah tentang penggunaan inhaler bagi orang yang asma. Dia tengah-tengah puasa asma, mari. Kalau dia guna inhaler, batal ke tidak batal puasa? Maka di situ ada dua pandangan besar. Ulama mengatakan tidak batal puasa kerana inhaler yang air itu, dia bila kita sedut, dia pergi ke paru-paru, dia tak masuk dalam perut. Bagi dia tak batal puasa.
Ini di antara perkara-perkara yang menjadi persidangan. Keputusan persidangan ini, tuan-tuan boleh dapat persidangan keputusan ini, tengok dalam risalah yang nombor 2. Tajuk dianya hukum semasa berkaitan puasa. Boleh ambillah dalam blog Abu Anas Madani, itu ada di situ, ataupun cari mana-mana blog saja atas dunia ni yang kita percaya. Ini di antara beberapa isu yang ditimbulkan. Insya-Allah saya rasa setakat itu perbincangan kita. Jadi kalau ada persoalan-persoalan, dipersilakan. Banyak tak apa baik. Kalau ada soalan yang mulut, tanya dulu lisan. Lebih aja salah. Salam. Ya. Ya, betul. Terima kasihlah pada Ustaz Zainal. Jadi persoalan yang pertama timbul isu 2-3 perkara sebenarnya. Bila orang pergi ke masjid nak tarawih, bukan semua orang yang pergi itu orang yang mempunyai jadual yang kosong. Ada orang yang nak pergi bekerja balik lepas pada tu, ada orang yang macam-macam masyarakat dia timbul. Karena itu bila timbul isu sebahagian masjid ni lama dia punya tahlil sebelum solat tarawih, ataupun tazkirah lama sebelum tarawih. Jadi pada perkiraan pandangan saya lah, kita nak perangkap orang, tak boleh kalau kita buat lepas tarawih orang balik, orang tak dengar. Kita kena tahu ilmu ni masuk dalam kepala bila orang tu datang nak belajar dalam keadaan dia tenang. Tapi yang datang ni nak solat tarawih, bukan ada program lain kan. Maka patutnya ahli yang terkuasa masjid, imam-imam memikirkan bahawa kita, oleh kerana waktu ni waktu tarawih, kita selesaikan dulu solat isya, kemudian ratibah isya 2 rakaat, baru kita sambung dengan tarawih berapa kita nak. Lepas tarawih buatlah acara-acara lain nak buat, contohnya kalau ada tazkirah. Betul-lah, minta maaf lah imam kalau berbeza pandangan saya dalam nasihat saya dalam tajuk ni. Sebab bagi anaknya, anak suka tazkirah bulan Ramadan selepas solat tarawih. Dia kata orang lari ustaz, orang lari tu orang tak dengar, orang tak nak dengar, memang dia lari. Kecuali taklimat sikit, macam imam bagi taklimat, contohnya 2 minit sebelum masjid kita akan buat program sekian. Tuan-tuan dengarlah, kita dah jemput orang ni mari tazkirah, mari masjid kita ni, itu boleh sekejap. Tapi kalau nak dulu sampai 15 minit, 20 minit buat majlis-majlis lain ni, orang gelisah nanti. Dia nak lari, dia nak solat. Apalagi kalau nak solat, nak tamat sekali dengan imam pula. Jadi kita payah. Jadi kita bila tamat majlis, habis tarawih baru kita tazkirah. Kalaulah andai kata nak juga tazkirah di antara celah tu, di antara tarawih berhenti rehat tu, jadi kita ambil satu pendekatan yang lunak, yang baik, iaitulah jangan lebih daripada 10 minit. 10 minit taklah teruk sangat, mungkin sebab bila tak habis solat banyak masyarakat, orang nak tunggu, wuduk kena jaga, yang perempuan pun masih lagi dalam kain telekung dia. Jadi kalau dah habis solat, orang pun sambil-sambil dengar kuliah, dengar tazkirah,
dia boleh boleh berkemas, boleh masuk beg dia punya pakaian, dan orang-orang yang perut dah bergelora daripada tadi lagi boleh juga. Orang kata lepaskan suasana tu, tapi jangan lepas puak dalam masjid lah, pening biar orang lain ke tak. Jadi ada banyak kelonggaran, wallahu alam. Jadi setakat tu dululah perbincangan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.